Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hayyikum bi tahiyyatil islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, biiznihi wa biiradatihi wa bimasyiatihi, dengan keizinannya, dengan kehendaknya, dapat sama-sama menunaikan solat fardu subuh jamaatan secara berjamaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan darjat pahala yang baik untuk kita semua. Allahumma amin. InsyaAllah pagi ini kita akan tengok satu surah yang baru selepas berakhirnya satu surah daripada surah-surah Al-Quran, iaitu suratul Jumu'ah. Dan kalau nak dihitung-hitungkan, yang ni masuk surah yang ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk surah yang keempat kalau tak salah saya lah, kalau campur hari ni. Dulu kita mula-mula tatih dulu dengan As-Sajdah. Lepas tu dia naik As-Sajdah. Lepas tu naik pula Al-Insan. Lepas tu kita ada baca Yasin dulu kan. Kita ada baca Yasin. Apa Yasin 3. Lepas tu masuk yang ni Jumaat 4, masuk ni 5. 5. Okey, so yang ni surah yang kelima, yang kita cuba kongsi maklumat dengan tuan-tuan lah. Dan selebihnya saya serah kepada Allah Azza wa Jal untuk menentukan maknanya dengan tepat dan sebagainya. Kalau para ulama dia cukup takut ataupun berhati-hati untuk menafsirkan ayat Quraniyah ni, sebab kita siapa nak menafsirkan sebarangan cerita tentang ayat Quran. Sebab itu kata para ulama, dia lapik dia punya kalam ni, dia kata wallahu a'lamu bimuradihi. Dia cerita betul, dia akan lapik bawah tu wallahu a'lam bimuradihi. Satu kata-kata sopan santun lah, kata-kata bersopan, maksudnya Allah lebih mengetahui lah kehendak maksud ayat ni, sebab Allah yang cipta ayat tu, Allah lebih mengetahui, kita mai kemudian. Jadi saya pun begitulah, ambil pendekatan begitu. Kalau kata 4 surah ataupun 5 surah sebelum ni, kalau tuan-tuan tengok balik video-video ataupun YouTube yang Arif tangkap tu, kalau ada salah tolong tengok. Ni yang rakam kan Arif kan. Kalau penonton-penonton di sana yang tengah duk tengok sekarang ni, kalau ada salah tolong abang, saya bukan reti terang mana pun. Okey. Jadi insya-Allah hari ni kita akan tengok satu surah Al-Mulk hari ni. Cuba Al-Mulk pula satu surah yang dekat dengan jiwa orang Melayu khususnya. Cuma hari ni kita taklah nak membincangkan ayat permulaan lagi. Kita, kalau orang dulu kata sebelum dia nak masuk isi penting, dia sekapur sirih dulu. Tahu sekapur sirih? Cerita dia punya introduction dulu lah. Dia punya isi penting yang pertama, yang mula-mula atau apa dia. Okey, saya ada gariskan beberapa poin-poin penting saja yang saya nak cerita pagi ni. Dalam Arab dia kata baina yaday surah, baina yaday as-surah. Baina ni maksud dia di antara, yaday ni dua tangan, surah ni surah di antara dua tangan surah. Maksudnya sinopsis lah, sinopsis surah ini. Arab dia kata lagu tu baina yaday as-surah, di antara dua tangan surah ini. Kita sastra dia pula. Okey, kita mulakan dengan satu, kita terus kepada poin saja. Okey, saya akan masuk dulu dia punya latar belakang surah Al-Mulk. Jadi kok mana pun kita kena kenal dia dulu. Kalau orang Melayu kata apa, tak kenal maka tak jatuh cinta kan. Jadi nak tadabbur ayat ni, kita kena ada rasa cinta dulu, kemudian baru kita boleh pergi dengan jauh lah. Okey, latar belakang surah Al-Mulk. Al-Mulk yang kita faham maksud dia kerajaan ataupun pemerintahan. Tu kalau kita baca Al-Mulku. Okey,
Tapi kalau tuan-tuan baca Al-Malak, Al-Malak bukan kerajaan, Al-Malak malaikat mufrad, ataupun orang putih kata apa, singular. Hak kita duk kata malaikat, malaikat, malaikat tu plural. Arab kata jamak. Nah, apa nama orang kena kata banyak. Tu malaikah, yang kita duk sebut malaikat ni, malaikat mungkar nakir, malaikat Israel. Bagi Arab malaikah tu jamak. Itu mufrad dia apa? Malak, malakun, karimun, malak. Yang ni bukan malak, yang ni mulk. So mulk kerajaan. Kalau kita kata malik, al-malik, kalau al-malik raja. Tu yang kita duk baca, maliki, maliki yaumiddin, bukan mulk, malik. So raja, tu raja. Hak kita duk panggil raja-raja di tanah air kita ni, orang panggil malik, raja, king. Tapi perkataan di sini dia bukan kata malik, dia kata mulk. Mulk ni kerajaan ataupun pemerintahan. Boleh nak tu sedikit beza daripada segi baharis lah. Mul, saya ulang balik, akak-akak macam tak ada nak tulis. Mul kerajaan, government, pemerintahan. Okey, kalau malak, dia apa nama ejaan dia lagu tu juga, akak-akak tak payah ubah. Al-Malak, cuma tukar baris dia. Mim fathah, ma, lam fathah, la, kaf, sukun. Malak. Kalau ikut malakun, kita waqaf baca malak lah. Malakut tu plural, singular untuk malaikat. Seorang malaikat orang panggil malak. Nah, kalau malik, perkataan tu juga akak-akak tukar baris dia. Al-Malik jadi king, raja. Tu tuanku, raja Malik. Nah. Okey, tu daripada sudut terjemahan makna lah. Okey, baik. Kemudian kalau tengok apa nama kedudukan surah Al-Mulk ini, dia duduk di juz yang ke-29. Di juz yang ke-29, dan dia di antara surah yang mula-mula buka juz 29, dia jumpa dulu. Dia dulu. Okey, sebab itu kata Al-Imam Quraish Sihab dalam tafsir Al-Misbah, dia kata keseluruhan juzuk 29 adalah Makkiyah. Bukan surah Al-Mulk saja. Surah Al-Mulk, surah apa nama Muddathir dan sebagainya itu, semua depa tu adalah Makkiyah. Makkiyah ni satu surah yang diturunkan di kota Mekah lah. Okey, keseluruhan juzuk 29 adalah Makkiyah. Kalau 28, juz 28 Madaniyah. Seluruh juz 28 tu Madaniyah. Ni buat kata Quraish Sihab dalam tafsir Al-Misbah. Ya, tengok tu. 28 apa nama Madaniyah, 29 hak tengah duk berlangsung lah ni Makkiyah. Juz 30, juz 30 hak tuan-tuan duk suka tu, hak duk beli juz amma tu Makkiyah. Juz 31, juz 31 turun di mana? Turun di Semenyih Indah. 31 mana ada kak-kak oi. Jangan pergi salin. Tak ada. Nampak gaya duk tulis tu. Tangan tu laju tu. Juz 31 tak ada. Dia juz 30 lah. Dia pergi tulis pula. Okey. 28, 29, 30. Okey, jadi apa nama statement penuh 29 adalah pada di Makkiyah. Sabar ringkas lagu tu. Okey. Masuk tema pula. Tema juzuk yang ke-29. Bila sebut juzuk 29 ni, keseluruhan surah dalam page tu lah, dalam apa juzuk tu lah. Tema besar untuk juzuk 29 ni, dia nak menyentuh mengenai kewajipan berdakwah je lah. Yang ni seperti mana yang saya ambil daripada kitab Khawatir Al-Quraniyah karangan Amrun Khalid, Syekh Amrun Khalid. Dalam kitab Khawatir Al-Quraniyah, dia kata tema juzuk 29 ni kebanyakannya menyentuh tentang kewajipan berdakwah. Tapi dalam surah Al-Mulk ni seperti mana yang dalam kitab lain pula. Dalam kitab Tadabbur Al-Quran karangan Syekh Adil Muhammad Khalil. Nah, dia kata kat sini, tapi dalam surah Al-Mulk dia spesifik terus dakwah dalam apa?
umum dalam kitab Khawatir Al-Quraniyah dia cerita tentang kewajipan berdakwah. Tapi dalam kitab Tadabbur Al-Quran karangan Syekh Adil Muhammad Khalil, dia spesifik dakwah dalam apa? Dakwah kepada menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ni macam abang-abang daripada Terengganu mai kan, tetamu kita mai, depa alhamdulillah Allah gerakkan pintu hati depa untuk menjalankan gerak kerja dakwah menyeru kepada Allah lah kan. Pi rumah ke rumah, kena-kena orang mengendak kau langsir kan. Orang mengendak depa ni main ni tutup pula. Tak apa, tu cabaran depa lah. Tapi ala kulli hal, moga Allah berkatilah usaha abang yang ballaghu ar-risalah an-nabawiyah, yang menyampaikan risalah kenabian. Okey. Namun jika dilihat daripada aspek khusus lah tuan-tuan, surah Al-Mulk ni kalau kita tengok dalam kitab, dia menyatakan pokok pangkal dalam surah Al-Mulk ni adalah nak menceritakan tentang kuasa pemerintahan hanya di tangan Allah Azza wa Jal semata-mata. Okey, tak apa, tu tema dia. Tema lebih kepada kewajipan berdakwah untuk menyuruh manusia kepada Allah Azza wa Jal. Okey, saya masuk pula kepada kandungan surah Al-Mulk. Bila tuan-tuan baca surah Al-Mulk, apa yang tuan-tuan akan dapat feel dalam ayat tu? Kandungan surah Al-Mulk. Okey, banyak dalam surah Al-Mulk ni tuan-tuan, Allah nak tunjuk yang dia ni benar-benar berkuasa. Apa bukti Allah Maha berkuasa? Jadi setiap bukti-bukti Allah akan kepilkan dalam setiap ayat demi ayat di surah Al-Mulk. Dalam pencarian dia lebih kurang ada 15 tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ada lebih kurang 15 tanda kekuasaan Allah dalam surah Al-Mulk. Ni yang dijumpailah. Tapi bukanlah makna kata 15 ni saja, dalam ayat yang lain ada banyak lagi. Ini 15 poin yang ketara dalam surah Al-Mulk. Dia nak cerita kata Allah Almighty, berkuasa, powerful. Nah, dan Allah cerita bukan omong-omong kosong. Dia bagi bukti dengan dalail, dengan dalil, dengan burhan, dengan bukti yang kukuh kata memang dia Almighty sungguh, memang dia berkuasa sungguh. Dia bukan cakap kosong, dia cakap ada isi. Aku Maha berkuasa, sembah aku. Kalau cakap lagu tu tak ada bukti, so dia tak ada kekuatan. So Allah cakap kata aku Almighty, aku powerful. So apa bukti aku buat ni, aku buat tu, aku buat ni, aku buat ni, aku buat tu, aku buat ni, aku tak buat tu, aku buat ni. Jadi jadi lebih kepada ingredient surah tu, dia punya kandungan surah tu lebih nak cerita tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ada lebih kurang 15 tanda. Nah, jadi tuan-tuan, kalau boleh kita cuba faham isi kandungan ni dulu, baru senang tuan-tuan nak faham punya fadilat dia. Setengah orang dia kejar fadilat. Dia punya isi kandungan dia tak tahu apa pun, yang penting fadilat. Memanglah kita pun ligan juga fadilat, tapi kalau boleh tahu dia punya isi kandungan, baru dia ada feel untuk kuasai ayat Quran tuan-tuan ni. Okey, kadang-kadang kita pun tahu dia punya khususiat ataupun dia punya fadilat dia, nak menghalang manusia daripada dikenakan azab kubur. Itu fadilat dia. Tapi macam mana boleh main fadilat? Ni tengok tanda-tanda kekuasaan Allah. Oh, sabit itulah kubur tak main dekat. Allah tolong protect. Allah Maha berkuasa untuk protect mayat-mayat dalam kubur daripada dikenakan seksa kubur. So 15 tanda ni duk ada, so dia protect lah. Sabit tu tak ada azab kubur ataupun tak ada soal siasat dalam kubur dan sebagainya. Okey, nak tahu 15 tanda tu banyak mana, apakah dia? Tunggu episod akan datang ataupun episod yang akan datang ni. Tak mau cerita lagi lah, banyak. Kita target hari ni 7 suku lah. Okey, jadi 15 tanda tu akan datang lah. Tak mau cerita lagi. Akak tahu dia tengah nak tulis tu, tak mau bagi tulis lagi. Nantilah akan datang akak. Okey,
Itu dia punya kandungan dia. Ada lebih kurang 15 tanda tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Okey, kelebihan pula. Sikit-sikit kelebihan. Okey, kita tengok kelebihan mana ni. Okey, kelebihan yang dalam apa nama dalam surah Al-Mulk kita boleh tengok. Dalam ni dia kata suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannata tabarakalladzi biyadihil mulk. Riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Hadis. Suratun fil Quran. Ada satu surah dalam Al-Quran yang dia boleh khasamat ni, dia boleh membela sahibuha, ya, pembacanya, hatta adkhalathul jannata, sampailah dia boleh tolong sampai masuk ke dalam syurga, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu Al-Mulk. Ini kelebihan yang ada pada surah Al-Mulk. Kita tahu sedia maklum Al-Mulk ni kelebihannya banyak. Jadi kalau kita punya surau nak mulakan surah Al-Mulk pun dah boleh dah, setiap malam lepas isyak. Banyaklah ni masjid-masjid yang besar-besar di area Shah Alam, di Kuala Lumpur dan sebagainya, mereka dah mula sedar bahawasanya Al-Mulk ni tak adalah macam Yasin panjang 83 ayat. Kalau tuan-tuan buat Yasin, apa barang Ustaz, Al-Mulk kita buat Yasin lepas isyak, bacalah seorang-seorang tuan. Siapa nak ngikutnya? Orang nak cabut tuan. Orang nak cabut. Okey, baca Al-Mulk sudah. Jadi Al-Mulk ni kalau betul balik rumah, kalau kita kata tak apalah balik rumah orang boleh baca atau suruh buat dekat surau, tak ada baca. Tak ada baca. Duk sagi duk nanti tak ada baca. Dia buka masuk, langkah-langkah masuk, bini dia tengok drama sangat. Drama sangat apa Al-Mulk? Tak ada. Tak ada. Duk main dengan cucu bagi nganga. Habis. Tak ada. Jadi kalau nak mula Al-Mulk boleh dah mula. Tapi Aisyah kena ringkas. Kena ringkas sikit, jangan panjang sangat. Aisyah ringkas. Betul kita macam saya macam di Masjid Al-Istiqamah di Kayangan Hai Shah Alam. Apa buat simple ya? Yang Aisyah. Habis main Aisyah tu, Al-Fatihah sikit, Al-Mulk, Tabarakalladzi bima. Betul apa nama depa tadah tangan doa, betul habis. Dia mula-mula nak buat tu memanglah lihat walapat lihat. lihat. Tapi dah lama-lama buat dia jadi biasa. Jadi benda tu dah mangli ya. Saya tanya jemaah sana, apa tak rasa penat kalau lepas isyak baca Al-Mulk? Mula-mula Ustaz penat. Banyak. Lepas tu dah lama-lama tak tahu kalau tak baca rasa nak demam. Tu dia. Dia rasa macam tak boleh tidur. Rasa macam benda kurang hari tu. Ini kalau tuan nak mula boleh boleh mula Al-Mulk. Pansyak baca Al-Mulk, selamat. Mana tak lepas baca tu mati. Cantik ada protek lah. Okey. Kalau kata tak apalah baca di rumah boleh, dia tak ada baca. Boleh lah kalau orang tu dia punya jihad dia tinggi, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau jenis apa tak kuat, tak ada baca. Tengok pula, abang makan pergi di surau? Tak ya, tu ada mie goreng udang tu ada api makan. Tu dia balun 3 pinggan. Settle. Tak ada baca. Betul di surau, benar. Betul siap-siap. Nak tengok, kadang-kadang ada sebagai orang kita dia suka buat duha di surau kan. Habis kelas buat duha di surau. Bagus. Dia kata nanti nak buat di rumah, tak ada buat lah. Mayang doa lu balong, tak buat di rumah boleh, kalau apa tak ada buat lah. Tak ada buat lah. Baik rumah tu dia punya environment dia lain lah, aura tu dah habis. Kalau kita duduk di sini, kadang-kadang kita pun tak ada, bukan jenis orang yang sampai suka sembahyang sunat sangat, tak, bukan sangat pun. Tapi aura environment sini, tengok kita apa habis, konon kanan konon kiri doa ikut imam habis semua. Tengok kawan-kawanku semua nak pergi syurga, mau main sunat, aku main kali. Dia akan ikut kali. Aura tu ada, environment tu ada, zuruf tu ada, suasana tu ada. Balik dia ke rumah, cucu main balon, potoan, tak ada.
Kalau kuat tu apa? Okey, tu tak apa, ambil kesempatan. Tapi janganlah pula kata, apalah dia suruh baca ilmu, dia pun tak ada. Saya kerja malam. Dia pandai pergi cadangan, hang pandailah pergi cadangan, hang ada malam apa pun tak ada. Cadangan untuk benda baik, tuan-tuan, terpulang. Tak ada masalah. Ini bukan paksaan, ini bukan ijbari. Ini ikhtiari. Apa ijbari? Ijbari ni paksaan. Ini ikhtiari, ni pilihan. Terpulang pada tuan-tuan. Payah kalau ustaz baca di rumah lah, apalah ustaz. Okey, fine, tak apa. Tak ada masalah. Cadangan saja. Lagi pengurusi pula. Okey. Kepada nama-nama sampingan surah Al-Mulk. Dia apa nama? Surah Al-Mulk ni dia ada banyak nama julukan, nama-nama yang lain lah. Sebab itu kalaulah sesuatu perkara tu dia ada banyak nama dia banyak, nama samaran, nama pena dia banyak, ataupun nama julukan dia banyak, itu tanda sebab dia besar dan agung. Sebab besar dan agung. Contoh macam nama-nama Allah Azza wa Jalla, bukan ada satu saja, ada lebih kurang 99 nama. Al-Asma'ul Husna, 99 nama, menunjukkan kebesaran, kewibawaan, kedaulatan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Nama Nabi, nama samaran Nabi banyak, bukan dekat Muhammad saja. Nama Quran pun banyak, bukan Quran saja, dia ada Furqan, dia Zikru. Nama-nama Quran tu banyak. Nama-nama pena yang lain, Quran memang masyhur lah, Mushaf dan sebagainya. Quran, apa nama, Furqan, Az-Zikru nama Quran. Dalam ayat kata, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang perturunkan zikr ni Quran, dan kami yang akan menjaga Quran tu. Sebab itu apa, al-mustashriqun al-gharbiyun, orientalis barat, pening kepala, macam-macam cara dia buat untuk menjahanamkan Quran, tapi tak lepi. Tambah surah orang cam, tuan-tuan, tambah huruf sikit orang kencam. Jadi kok mana pun orang kencam, tuan-tuan. Kan Allah kata dah, inna nahnu nazzalna az-zikra, kami yang turunkan Quran, so kami yang jaga dia. Nak lawan lagu mana? Allah yang turunkan Quran, Allah yang jaga Quran tu. Sebab itu syukur banyaklah kita ada anak-anak tahfiz, tolong hafal Quran. Kalau apa-apa jadi, Quran yang akan datang, mereka akan tolong protect. Orang mula-mula mereka, kalau kita ada tambah huruf ke, tambah surah yang pelik-pelik ke apa, mereka akan tolong turun padang, akan tolong buat apa nama, pemurnian semula. Sebab itu moga-moga Allah merahmatilah anak-anak tahfiz ni. Kalau kita nak apa, tak mampu tuan-tuan memang, tapi kita cuba, insya-Allah boleh. Ada beberapa orang-orang dewasa yang umur 40, 60 ke atas, cuba apa ke, akhirnya dia boleh. Ni macam surah Al-Mulk ni kan, kalau kita dah nak mula start apa boleh dah. Ustaz ni cadang apa 30 juzuk, besar sangat. Dia kata, kat mana nak nak tengok apa nama berita lagi, nak ikut berita politik lagi, tak ada. Dia kata, okey, bagilah surah yang pendek sikit. Al-Mulk pendek Alah, cara mengapai dah. Jangan tuan-tuan ambil satu masa tu sampai tuan-tuan jangan jadi budak tahfiz sampai tersungguk-sungguk tu hari-hari tu. Jangan. Kita bukan budak tahfiz, kita cara dewasa. Okey, cara dia, tip dia mudah tuan-tuan. Katalah hari Ahad ada kelas apa nama Al-Mulk. Tuan-tuan tengok hari Ahad tu sampai mana dia bincang ayat tu. Katalah hari tu dah bincang satu ayat je, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, seminggu tu tuan-tuan rotate hak tu lah. Tuan-tuan pusing hak tu lah. Apa payah tuan-tuan nak buka tudung saji, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lama-lama dia okey. Akak-akak nak kalihkan termenung, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa lagi? Nak basuh pinggan, nak sedia baju, apa lagi? Nak mop lantai, nak buka pintu kereta, nak buka stokin. Tabarakalladzi, lama-lama dia boleh. Seminggu akak-akak rotate hak tu yang boleh. Al-Hafiz
Betul tuan. Dan try cuba masuk cuba ngapai. Cuba ngapai ilmu ni. Jangan ambil banyak. Hafiz tak apalah. Ya orang hafiz 3 kali tunduk satu muka. 10 kali tunduk satu juz. Buat tu hati bersih. Enggak ada masalah dosa apa. Kan? Kita ambil seminggu tu satu ayat. Ataupun katalah bincang mai hari tu ustaz tu dan bincang tabarakallaziyah. Contoh daripada pukul 6.30 sampai pukul 7 tabarakallaziyah dia bincang. Nonton rotik tu tabarakallazi jumpa kawan-kawan tabarakallazi. Hak tu je seminggu dia boleh. Cuma tuan-tuan tanyalah mana-mana pun mengapai dengan mengulang hafalan mana lagi payah. Jawapan dia rata-rata mengulang hafalan. Mengulang payah. Tak ada masalah yang kita senang tu. Mengapai lagi senang. Mengapai seronok. Boleh ayat 1 dia jadi ketagih. Ayat 2 pula. Seronok. Dia koi ketagih. Pergi ayat 3 pula. Seronok. Masa tak mengulang. Mengulang tu dia kena ambil masa. Sebab itu bulan-bulan Ramadan ni budak-budak tahfiz depa suka jadi imam. Itulah masa untuk depa kalau orang Kedah panggil menerah. Nak menerah balik ayat-ayat Quran hak lama-lama. Jadi ambil masa boleh apa ya nak. Okey, tak apa, balik pada surah-surah Al-Mulk. Nama julukan ataupun nama-nama selain daripada Al-Mulk dalam Arab dia kata kat sini wa tusamma as-suratu aidan al-waqiyah wal munjiyah wal mani'ah. Okey, dinamakan juga surah-surah yang lain iaitu surah Al-Waqiyah, bukan Waqi'ah. Waqiyah, waw alif qaf ya ta marbutah. Waqiyah. Waqiyah ni maksudnya yang melindungi daripada azab kubur. Al-Waqiyah, bukan Waqi'ah. Waqi'ah lain, Waqi'ah kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, ni bukan kiamat, ni melindungi, protector. Okey, protection kat sini. Okey, wal munjiyah. Munjiyah bermakna lebih kurang sama, yang menyelamatkan daripada azab kubur. Munjiyah itu nama-nama pena dalam surah Al-Mulk yang ulama-ulama panggil. Macam kita kalau dulu kita ada seorang Al-Adibul Watani. Al-Adibul Watani ni Al-Adib ni bukan adib bomba tu, jangan salah faham. Al-Adibul Watani ni sastrawan negara ulung dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Osman Awang betul lepas meninggal, lepas pada dia tu Profesor Dr. Shahnun Ahmad tu pun di antara Al-Adibul Watani tu, sastrawan negara yang ulung. Kalau baca dia punya karya-karya sangat prolifik punya karya. Macam Osman Awang, kalau saya baca dia punya karya dia ada nama samaran dia. Dia tak guna Osman Awang, kadang-kadang dia guna Setia Budi. Setia Budi dia tu Osman Awang. Ataupun orang panggil juga Atma Jiwa. Atma Jiwa. Oh sedap. Kalau tuan-tuan nak buat nama restoran, Atma Jiwa. Osman Awang punya karya. Boleh baca karya Osman Awang tu, karya-karya orang Melayu dulu. Orang Melayu tengok karya dia lagu mana, puisi dia, syair dia yang keluar daripada bukan mulut semata-mata, yang keluar daripada hati. Sebab itu karya-karya depa ni hidup sampai bila-bila. Sebab depa tulis tu guna hati. So karya depa hidup. Osman Awang dan sebagainya, ada banyak-banyak lagi karya-karya yang lain. Okey, yang pertama Al-Waqiyah. Al-Mulk memang telah ada Al-Mulk. Al-Waqiyah, lepas tu Al-Munjiyah, lepas tu Al-Mani'ah. Al-Mani'ah ni maksudnya yang menghalang daripada azab kubur juga. Dalam Arab dia kata li'annaha taqi wa tunji wa tumni' sahibaha min azabil kubri. Sebab prospek utama Al-Mulk memang nak protect kita daripada azab kubur. Itu prospek utama dia, fadilat utama lah kita kata begitu. Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih daripada kitab Adabul Mufrad,
Nabi sebelum nak tidur, Nabi akan baca Alif Lam Mim tanzilal kitab, tanzil tu apa nama surah As-Sajdah dengan Tabarakallazi biyadihil mulk atau kama qala. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih, kitab Adabul Mufrad. Ada cerita bagaimana Nabi sebelum dia nak tidur, dia akan baca As-Sajdah dengan Al-Mulk. Dan ada lagi riwayat-riwayat lain lah. Ada yang kata baca apa nama Al-Waqi'ah dan sebagainya. Itu apa riwayat lain. Tapi Al-Mulk memang ada. Nabi duk baca. Okey. Kemudian kita akan tengok pula mana ni. Okey, ni last. Tuan-tuan boleh menarik nafas lega dah. Nak balik dah. Okey. Yang ni kita tengok sikit lah perhatian para sahabat ataupun perhatian para sahabat terhadap apa nama surah Al-Mulk. Ni yang saya ambil daripada kitab Ad-Durrul Mansur karangan Al-Imam As-Suyuti. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur Al-Imam As-Suyuti, para sahabat amat menitik beratkan pembacaan suratul Mulk. Kata mereka dalam kitab tersebut Ad-Durrul Mansur karangan Al-Imam As-Suyuti, wa kana al-muhajirun wal ansar yata'allamunaha wa yaquluna al-maghbun man lam yata'allamha wa hiya suratul Mulk. Orang-orang muhajirin dan ansar yata'allamunaha, sentiasa mempelajari surah Al-Mulk. Belajar ni bukan setakat belajar sekali dengan beramai, sekali dengan nampak baca sekali. Okey, yata'allamunaha, belajar, beramai dan baca. Al-muhajirun wal ansar. Kana ni kalau terjemah dia dulu ni, long ago dulu ni, orang muhajirun wal ansar, mereka ni suka belajar, suka baca, suka duk buat amal surah ni. Wa yaqulun, dan mereka kata al-maghbunu man lam yata'allamha, rugi sangatlah bagi orang yang tak belajar surah Al-Mulk, tak baca, tak mengamai surah Al-Mulk ni. Apa nama, wahya suratul Mulk, dia tak lain dan tidak bukan, dia adalah surah Al-Mulk. Maksudnya para sahabat dulu amat berjaga betul apa nama pembacaan surah Al-Mulk. Okey, jadi habis saya punya poin-poin penting. Ini kira macam satu sinopsis lah untuk tuan-tuan. Dan insya-Allah pada masa-masa akan datang kita akan mula masuk kepada ayat yang pertama, kedua dan seterusnya lah, iaitu tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan tak rugi baca Al-Mulk ataupun tak rugi hafal Al-Mulk. Katalah tu imam mana tamai kok saya ke apa nama, baca-baca tabarakallazi terlekat. Tabarakallazi tak ada masalah dah tuan-tuan. Katalah Arif kan dia hafal tabarakallazi biyadihi, marah. Janganlah marah, tegur elok-elok, baca elok. Cuma baca bagi clear. Tabarakallazi biyadihil mulk. Kadang-kadang hak tegur belakang tu satu hal pula. Dia baca pun kontot, baca pendek, tu imam lagi pening. Dia dah pening lah kat depan tu. Allahu Akbar, tabarakallazi. Dia pun tabarakallazi ke? Tabarakallazi. Lah aku pun tabarakallazi, dia belakang ni pun tabarakallazi. Baca bagi penuh. Tabarakallazi biyadihi. Bagi clear, bagi jelas. Jangan marah. Tabarakallazi biyadihi. Marah. Nak apa siapa? Dia tak tahu, dia tak ingat. Jangan marah dia. Ya kawan tu mau tak marah, kawan tu duk tabarakallazi 15 kali. Kalau ia pun rokok lah, kalau tak ingat sangat pun rokok lah. Tabarakallazi apa dia tak batal. Kalau tak, cara dia mudah. Tuan-tuan jadi imam katalah atau imam tak mai kan. Tuan-tuan janganlah baca surah banyak-banyak. Kalau pilih satu surah yang tuan-tuan bisa baca. Kalau kata terlekat, yang nak jadi terlekat tu tahu tak benar? Al-Kafirun lah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum, kira tu dia pusing. Dia rotate tu.
pusing tu, alah kalau kamu pening tu rokok lah, rokok usah dimalukannya, bukan aib pun, tak aib. Benda yang tak aib kalau imam baca terlekat dia lupa, bukan aib, dia terlupa. Rokok rokok, jangan gagah. Kalau gagah lagi orang geram, itu yang ada tabarakallazi biyadihi, geram tu marah. Apa saya tak mau rokok je, bukan aib. Tu benda-benda yang tak aib. Imam salah dalam bacaan, dia lupa, tak aib, bacalah. Itu lagi maaf nak siapa nak benda yang tak aib juga, apa nama, maaf banyak-banyak, tunang tak jadi. Tu tunang tak jadi bukan aib, bukan benda aib. Yang cari masalah orang tunang, orang tak buat kenduri macam kenduri kahwin tu. Mana ada orang tunang buat kenduri macam kenduri kahwin? Tak. Tunang ni orang bisik-bisik member sebelah. Lepas tu orang letak tanda ranting kayu tau ni. Tahu ranting kayu? Cincin lah. Tanda. Dia hak kita nak kena habang kat orang ni kahwin. Tunang abang ramai. Bisik-bisik dah. Buat kenduri bihun goreng tabak daun bawang dah. Itu je setengah orang kita, dia yang jadi malu. Oh, combi malu lah. Hang hampir canang anak hang, hampir tunang hampir satu kampung. Malu lah, aib lah. Padahal dalam Islam tak aib. Kalau putih tunang tak, bukan aib. Tak aib. Sebab kita bukan kahwin dengan dia lagi. Nak aib apa? Kita baru nak kenal hati budi. Sebab itu tempoh khitbah, tempoh tunang tu, tempoh nak kenal hati budi. Ada masa, okay, kita tunang berapa lama? 3 bulan ataupun 5 bulan tu kenal. Oh, dia ni, cara dia ni, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit tertelan nak tebuan, sikit-sikit telan nak tebuan, dia kau nak marah. Jenis macam ni aku tak mau mengaruh ni dengan aku mempunyai tu putih lah. Balong aku tak mau nak balong. Biasa apa anak hang duk kerja telan nak tebuan, tak mau aku. Putih lah balong. Okey, tak apa putih. Cari orang yang pula. Tunang bukan aib, tak aib. Yang aib kita cari pasal. Kita pergi buat kenduri panjang besar. Siap umum dalam kuliah ayo. Apa nama ni? Apa kita ada kenduri kahwin tunang besar, saya nak buat besar. Kalau ini besar daripada orang lainnya. Jangan. Simple, bisik-bisik, orang terdekat, kaum kerabat cukup. Saya tunang mudah. Kan saya ada apa? Saya ada di Egypt. Dia tanya apa buat lagu mana kenduri tunang? Tak ada apa kan. Buat biung goreng bagi adik-beradik tu. Dah, yang penting tunang sudah. Yang penting ada tanda tu ni, cincin. Orang perempuan kena ada tanda kan, ni. Tanda cincin belah rotan ke, belah ranting kayu ke, terbelang lah. Dia ada tanda. Itu tak aib kan? Itu kalau apa nama? Contoh kalau apai surah Al-Mulk tak rugi, boleh tegur imam. Okey. Okey, jadi apa nama, para sahabat juga amat menitik beratkan tentang pembacaan surah Al-Mulk seperti yang saya nyatakan tadi dalam kitab Ad-Durrul Mansur karangan Al-Imam Suyuti. Mereka juga menitik beratkan tentang apa pembacaan Al-Mulk. Okey, tak apa. Jadi saya rasa kifayah fi hadzal haddi, cukuplah dekat ni dulu. Sanaltaqi fil usbu' al-qadim. Jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi saya rasa cukup dekat ni dulu. Jumpa lagi pada episod akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.